Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua hari ini? Cikgu harapkan kamu semua sihat dan bersedia untuk pelajaran kita pada minggu ini. Pada minggu yang ketiga. Okay, jom kita sama-sama belajar. Okey, hari ini kita masih lagi belajar dalam tajuk nombor bulat dan operasi. Okey, untuk tajuk nombor bulat dan operasi ni, standard kandungan yang akan dipelajari ialah 1.1 nilai nombor. Standard pembelajaran 1.1.2 menentukan nilai nombor hingga 100,000. Okay, di akhir pelajaran, cikgu harapkan kamu semua dapat membandingkan nilai dua nombor, menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun, melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Okey, ini adalah objektif pelajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita belajar. Okey, jom anak-anak kita tengok tajuk untuk hari ini, banding dan susun nombor. Okey, dalam tajuk ni awak kena ingat kemahiran banding dan susun nombor ni seperti pelajaran yang lepas, apa yang perlu awak kamu tahu adalah dalam tajuk ni, tips yang cikgu dikongsikan di sini ialah banding nombor adalah merupakan perbezaan atau membezakan nombor dua atau lebih dari satu nombor. Maksudnya di sini bila awak sebut banding ataupun beza adalah nombor tu mesti daripada dua ataupun lebih daripada nombor yang diberi. Kalau satu nombor tak boleh dah beza. Maksudnya perbezaan mesti ada lebih daripada dua nombor. Okay. Dalam banding nombor ni juga kita membandingkan nombor yang lebih besar ataupun lebih kecil daripada nombor. Perbandingan sama ada nombor tersebut lebih besar ataupun lebih kecil. Okay. Untuk kemahiran susun nombor, seperti awak belajar lepas, ada dua jenis susunan nombor, iaitu yang pertama susunan nombor mengikut urut tertib menaik dan tertib menurun. Okey. Nombor mengikut susunan tertib menaik adalah nombor yang mula dengan nombor kecil hingga ke nombor lebih besar. Maksudnya di sini kita susun nombor, kita kena pastikan nombor tu adalah nombor yang mula dengan yang paling kecil. Dan akhir sekali adalah nombor yang paling besar. Okay. Untuk tertib menurun adalah kita susun nombor mengikut nombor yang mula dengan nombor yang besar. Dan yang akhir ni adalah nombor yang kecil. Mula nombor besar hingga ke nombor lebih kecil. Itu adalah tips yang awak kena ingat tu tajuk hari ni. Okay. Kita tengok contoh seterusnya. Okay. Nak untuk hari ni kita belajar lagi. Kita guna buku teks. Rujuk buku teks muka surat 6 hingga 8 untuk pelajaran ni. Jadi cikgu harap kamu bersedia dengan buku teks kamu. Jom belajar. Okay. Kemahiran yang pertama, banding dan susun nombor. Kita tengok contoh dalam buku teks awak. Okay. Contoh yang pertama, diberi maklumat mengenai bilangan penduduk. Okey, kita baca sama-sama. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey. Maklumat yang diberi ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak. Okey. Kita tengok yang pertama, Lawas. Penduduknya ialah bilangan penduduknya 1,105. Lubuk Antu 24,712. Bintulu 75,141. Sibu 69,711. Ini adalah bilangan penduduknya. Okay, apa yang kita nak tahu mengenai bilangan penduduk ni? Okey, tengok antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Okey, soalannya ialah mengenai perbandingan nombor yang lebih banyak. Jadi untuk cari perbandingan nombor, okey, kita gunakan
jadual nilai tempat. Okey, ni kita dah belajar masa tajuk minggu lepas cerakinan nombor kan. Okey, kita masih guna jadual nilai tempat ni untuk buat perbandingan nombor. Okey, nombor yang paling besar adalah nombor 10,000. Jadi kita gunakan nombor 10,000 ada 5 digit. Jadi kita buat 5 kotak. Okey, mula dengan 10, 100, 1000, 10,000. Jadi yang kita nombor perbandingan nombor kita nak cari yang lebih banyak. Kita cari nombor yang lebih banyak. Okey, kita tengok lawas 10,000. Okey. Lubuk hantu 20,000. Bintulu 75,000. Sibu 69,000. Jadi kita tengok yang kita nak cari yang lebih banyak, kita tengok okey. Nombor yang lebih besar lah, maksudnya 70,000 dengan 60,000 ni. Ini yang dua ni, lawas dan lubuk hantu adalah kecil kan. Jadi kita abaikan. Kita pilih perbandingan dua nombor ni. Jadi antara Bintulu dengan Sibu. Kita masukkan jumlah penduduk Bintulu dulu. Okey, mula dengan nombor 10,000 ni 7, masukkan 10,000, 7, 10,000, 5, 5,000, 1, 100, 4, 40, 1, 1 sak. Okey, untuk Sibu 6, 6 masukkan 40,000, 9,000, 7, 100, 1, 10 dan 1 sini sak. Okey, ni nilai jadual nilai tempat. Jadi kita tengok perbandingan. Untuk buat perbandingan, kita tengok nilai tempat yang paling besar dulu. Kita mula 10,000. Okey, sekarang kita nampak ada 10,000 ada 7 dengan 6. Jadi kita nampak antara 7 dengan 6 adalah nombor 7 lebih besar. Sebab kita nak cari nombor bilangan penduduk yang lebih banyak kan. Maksudnya nombor yang lebih besar lah. 7 ni adalah lebih besar daripada 6. Jadi cara tak langsung kita terus dapat jawapan 75,141, iaitu penduduk Bintulu lebih banyak daripada penduduk Sibu. Jadi Bintulu dengan Sibu kita dapat nilai 7 lebih besar daripada 6 dan bernilai 70,000. Jadi 71,141 lebih daripada 69,711. Jadi jawapannya adalah penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Jawapannya ni. Inilah jawapannya 75,141. Okey. Penduduk Iban yang paling banyak di Bintulu. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh yang kedua kita tengok perbandingan nombor. Kita tengok contoh perbandingan nombor yang lebih kecil. Okay, contoh, kita baca jadual sama-sama. Okey, jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey, dalam jadual ni permainan dia ialah galah panjang, lompat tikus, lompat getah, batu seremban. Okey, ini adalah permainan tradisional. Okey, bilangan kanak-kanak yang bermain galah panjang ialah 15,367. Lompat tikus 13,719, lompat getah 15,202, batu seremban 14,419. Soalannya yang kita nak cari adalah nyatakan permainan yang kurang diminati, lompat tikus atau batu seremban. Okey, kurang diminati maksudnya yang sikit lah kan kalau kurang kan. Jadi kita cari permainan yang paling sedikit diminati oleh kanak-kanak antara lompat tikus dan batu seremban. Jadi kita tengok lompat tikus, jumlah dia ialah 13,719 dan batu seremban 14,419. Okey, jadi kita gunakan jadual nilai tempat lagi. 50,000 ada 5 digit. Kita buat 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Mula dengan 10, 100, 1000, 10,000. Jadi untuk buat perbandingan, kita masukkan digit
ataupun bagi bagi bilangan nombor tikus tadi, iaitu 10,000, 3,719 sak. Okey, itu yang pertama, permainan pertama. Permainan kedua, batu seremban. Batu seremban 10,000, 4,419 sak. Okay, kita masukkan nilai tempat mengikut nilai tempat. Baru kita buat perbandingan. Nak buat perbandingan, kita mula dengan nilai yang paling besar. Kita tengok, kita check, simak bersama. Put dalam nilai tempat 10,000 ni. Okey, ni sama. 1 ni sama. Okey, 1 ni sama. Jadi, kita tengok ni. Sekarang ni, kita tengok sama, kita abaikan. Kita tengok nilai tempat kedua dalam ribu, nilai tempat ribu. Okey, sini kita tengok ada 3 dengan 4. Okey, sini 3, 4. Sini 3 dengan 4 ni kita buat perbandingan. Sebab tak sama kan, sini ada tak sama. Jadi 3 dengan 4 ni kita nak cari, tadi ingat soalan ni kita cari yang kurang diminati, iaitu yang paling sedikit lah maksudnya. 3 dengan 4, mana yang lebih kurang? Jadi jawab, kita tengok sini 3 kan. 3 ni lebih kurang daripada 4. Jadi kita dah tahu ni. Jadi bila kita dah tengok sini dah ada perbandingan, kita abaikan nilai tempat ratus, 10 sah ni dah tak payah semak lagi kat sini. Tak payah check, tak payah bandingkan lagi. Kita dah buat perbandingan kat sini je. Kat nilai tempat ribu ni, 3 dengan 4. Jadi jawapannya ialah, jawapannya ni apa? Jadi inilah jawapan ni. Yang paling sikit ni lah. Ni. Nilai tempat untuk nilai tempat apa? Nilai tempat ribu ni 3 ni, jawapannya adalah 3. Jadi jawapannya yang betul adalah ni. Ni 3 ni jawapannya. Ini adalah nilai yang kecil kurang. 13,719. Jadi kita dah bandingkan nilai ribu ni. Bandingkan digit ribu. Kerana digit 10,000 adalah sama. Jadi kita tak payah nak check kat sini. Kita check kat sini je. Jadi nilai digit 3 bernilai 3,000 kurang daripada digit 4. Nilai digit 4 bernilai 4,000. Jadi 13,719 lebih kecil daripada 14,419. Jadi permainan yang kurang diminati ialah lompat tikus. Jawapannya ni lah. Ni jawapannya. Lompat tikus yang paling kurang diminati. 13,719. Okay. Boleh faham mana nak? Okay, kita tengok seterusnya. Okey, tadi kita tengok perbandingan dua nombor. Sekarang kita tengok contoh bagi perbandingan untuk 4 nombor. Sekarang kita ada 4 nombor ni. Diberi 4 nombor. Jadi kita tengok perbandingan untuk 4 nombor ni. Contohnya soalannya ialah susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Jadi ada kita tadi mengikut nilai tempat, jadual nilai tempat. Jadi kita susunkan nombor penduduk Iban tadi. Yang pertama, yang paling sedikit tadi ialah 1,105. Yang kedua 24,712. Yang ketiga 75,141. Yang keempat 69,711. Jadi kita nak buat perbandingan nombor yang kita dah susun, kita dah nampak perbandingan nombor dia. Kita nak cari nombor yang paling kecil ialah, kita dah tahulah ni. Kat sini 10,000 ni tak ada nombor kan? Tak ada digit kan? Jadi kita tengok dari yang paling kecil ni lah. Nombornya 1,105. Okay. Sekarang kita tengok. Nak buat perbandingan yang nombor yang paling besar. Kalau contoh dalam ni kita tengok. Okay, yang paling kecil kita dapat. Kita tengok perbandingan nombor paling besar. Sekarang kita tengok 10,000. Perbandingan 10,000, 2, 7 dengan 6.
Okey, jadi bila kita tengok kat sini dah ada beza kan, nombor yang berbeza, kita dah tahu sini ada perbandingan nombor dia. Jadi dalam nilai tempat ribu, ratus, pulusan ni kita dah tak payah nak tengok ni. Ni kita dah tak payah tengok. Kita tengok kat sini je nilai tempat 10,000. Jadi kat sini kita nampak yang kalau kita nak cari nombor paling besar 276, dah tentulah nombor. Kita nampak 7 ni lah yang paling besar. Jadi kalau kita cari buat perbandingan nombor, 7 adalah paling besar. Okey ni. Nombor paling besar ialah 75,141 ataupun paling banyak adalah nombor penduduk paling banyak ialah jumlah dia ialah 75,141 dan yang paling sedikit atau paling kecil ialah 1,105. Tu perbandingan nombor. Jadi dalam perbandingan nombor ni juga kita boleh gunakan untuk susun nombor. Jadi kita tengok susunan nombor. Yang mula nombor, kalau susunan nombor tertib menaik adalah paling kecil 1,105. Seterusnya yang kedua ialah 24,712. Yang ketiga kita tengok lepas 2, 6 ni kan. 7 tak boleh. 7 paling besar je 6. 69,711 dan yang nombor paling akhir ialah yang paling besar 75,141. Ini adalah susunan nombor tertib menaik. Daripada perbandingan nombor kita boleh juga terus buat susunan nombor. Okey. Boleh faham tak? Okey, jom kita tengok lagi contoh seterusnya. Okey, kita sambung lagi contoh susun nombor. Dalam contoh susun nombor ni kita tengok susun nombor dalam tertib menurun. Okey, macam mana susunan nombor tertib menurun? Kali ni diberi contoh menggunakan garis nombor. Susun nombor mengikut garis nombor. Menggunakan garis nombor. Jadi nombor diberi ialah 13,719, 14,419, 15,202, 15,367. Okey, jadi kita nak susun nombor. Bila susun nombor tertib menurun, kita kena ingat nombor yang paling besar di depan. Apa awal ni dimulakan nombor paling besar dan yang akhir adalah nombor yang paling kecil. Okey, jadual garis nombor kita gunakan ialah 13,700, lepas tu 14,000, 15,000. Jadi kita letakkan nombor yang diberi tadi, 4 nombor yang diberi tadi kita masukkan dalam garis nombor. Mula dengan 13,700, jadi nombor yang diberi 13,719 mestilah berada di sini. Dekat dengan 13,000, garis nombor 13,700. Lepas tu 14,419. Okey, 14,419 berada di antara nombor 14, garis nombor 14,000 dengan 15,000. Jadi kita tengok susunan dia, kita letak kat sini. 14,419. Okey, tengok sebab ni 14,000 dalam urutan 100-100 ni 14,000, 14,100, 14,200, 14,300, 14,400. 14,400 ni jadi maksudnya 14,419 berada di antara sini. Selepas 14,400. Okey. Ni 14,500, 14,600, 14,700, 14,800, 14,900, 15,000. Jadi nombor seterusnya adalah 15,200. Jadi garis nombor ni 15,000, 15,100, 15,200. Jadi 15,202 berada di selepas nombor 15,200. Di bahagian sini garis nombor ni. Okey, 15,200, 15,300, 15,400. Jadi nombor 15,367 berada sebelum 15,400 kan. Di garis nombor ni. Jadi kita susunkan nombor mengikut tertib menurun. Tulis nilai paling besar hingga nilai paling kecil. Perpandukan garis nombor. Jadi kita masukkanlah 15,367. Bila kita susun nombor paling besar.
mula dengan paling besar 15,367. Lepas tu kita tengok dalam garis nombor tadi 15,202, 15,414, 14,414, 13,719. Jadi ini adalah tertib menurun. Okey. Boleh faham tak? Okey. Kita tengok lagi contoh ya, anak-anak. Okey, contoh yang ketiga ialah 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Okey, ni kata kunci dia adalah disusun dalam tertib menaik. Ingat, tertib menaik mestilah mula dengan nombor yang kecil hingga nombor paling besar. Okey, siapakah menunjukkan nilai K yang betul? Okey, ada 4 kad nombor. Yang pertama ialah 40,298, 52,173. Okey, K ni kita tak tahu nilai dia berapa. Kita nak cari nilai K ni kan. Jadi nombor yang keempat ialah 59,000. Jadi siapakah yang pegang nombor untuk jawapan ni? Dapatkan K ni. Kad nombor K ni. Antara ada 3 orang murid ni. Saya Roy, saya Kim, saya Rina. Okey, tengok nombor dipegang oleh Roy. 52,171. Kim 54,001. Rina 54,145. Okey, gunakan cara garis nombor untuk cari nilai K. Okey, saya 50,173 tadi kan dia beri. Lepas tu 59,000. Okay, kita nak cari K berapa. Okay, jadi kita buat 5 nombor, garis nombor 50,000. Lepas tu 50,000, 50,000, 60,000. Okay, dalam gandaan 5,000, 5,000. Okay, 50,000, 55,000, 60,000. Okay, jadi kita tuliskan. Kita buat garis nombor tadi kita cari nilai K kan. Jadi 50,000 kita tengok nombor 52,000. Okey, berada di antara 50,000 dengan 55,000. Jadi nombor 52,173 berada di sini. Okey. Jadi 59,000 berada sebelum nombor 60,000 sini. Jadi kita nak cari nilai K. Mana nilai K? Okey, Roy pegang 52,173. Okey, 52,173 berada di sebelum nombor 52,173. Jadi ni 52,171 berada di sini, garis nombor ni. Okey, 54,001. 54,001 berada di garis nombor sebelum 55 berada di sini. Dan 58,145 berada di sebelum nombor garis nombor 59,000 sini. Jadi kita nak cari K ni kat mana nilai K? Jadi nilai K berada di mana? Nampak tak? Boleh tak? Dapat tak kamu cari mana nilai K? Jadi mana antara Kim, Ray dengan Rina? Siapa yang pegang nombor untuk nilai K? Jadi kita tengok. Kita masukkan tadi, awak dah tengok garis nombor. Kita tengok sini. 54,001 dan 54,145 lebih besar daripada 52,173. 54,001 dan 58,145 lebih kecil daripada 59,000. Jadi Kim dan Rina menunjukkan nilai K yang betul. Jadi ni jawapannya. Ada 2 jawapan, 54,001 dan 58,145. Jadi K ni berada ataupun K adalah jawapan untuk K adalah 54,100 ataupun 58,145.
Ini jawapan untuk K. Nilai tengok macam tips yang diberi, nilai K mesti lebih besar daripada 52,173. Sebab sini nombor sebelum ni adalah 52,173. Jadi K ni lebih besar kan sebab dia tertib menaik. Jadi dah lebih kecil daripada 59,000. Jadi nombor di antara ni dua ni adalah nombor ni. 54,001 dan juga 58,145. Ni adalah nilai jawapan untuk nilai K. Okey, boleh faham anak-anak? Okey, cikgu harap kamu semua dapat faham dan faham macam mana nak banding nombor, macam mana nak susun nombor mengikut tertib menaik dan menurun untuk pelajaran hari ini. Okey. Untuk seterusnya bagi untuk pengukuhan pelajaran hari ini, cikgu nak kamu buat latihan uji diri dalam buku tulis M1, salin soalan dan buat jawapan yang betul. Ada 4 soalan latihan untuk hari ini. Jadi kamu salin dalam buku tulis M1 dan jawab dengan jawapan yang betul. Okey. Sekian untuk pelajaran hari ini. Cikgu harapkan kamu semua faham bagaimana nak buat perbandingan nombor lebih besar ataupun lebih kecil. Nak cari nombor, nilai nombor yang besar, nilai nombor yang kecil. Dan juga menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun. Okay. Hingga kita jumpa lagi dalam pelajaran minggu hadapan. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.